Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam production. Okey, jadi hari ni kami akan palatau dalam tajuk Lesen Finas. Ya, Lesen Finas. Lesen Finas dan YouTuber. Okey. First kali, baru-baru ni kita ada terdengar yang salah seorang penggiat seni yang sangat ternama, beliau mengutarakan bahawa setiap YouTuber harus dan wajib ada lesen finas. Dan beliau juga telah menggesa kerajaan untuk melaksanakan lesen finas ini sendiri. Jadi bagi aku, apa pendapat korang? Bagi aku, benda ni tak wajar sebab kalau kita tengok, mostly orang-orang yang YouTuber ni mostly ada yang memang dah gain money daripada YouTube, tapi ada juga yang macam mana? Yang majority lah kiranya. Yang majority lah. Majority okay. Mostly yang banyak lagi yang tak buat duit daripada YouTube. Betul. Contoh macam kita kan. Kita kan YouTuber baru nak up. Jadi memang perlu makan kos pun kalau ikutkan kan. Okey, contohlah macam bukan setakat YouTube je ya. Contoh macam streamer. Macam saya ni stream game stream. Muka macam tak main game. Untuk stream game. Perlu ke perlu lesen untuk stream game? Bukan setakat YouTube saja. Contoh macam Twitch. Lepas tu Mixer. Lepas tu YouTube stream. Kolek lah, jangan getar sangat tangan. Cil. Lepas game break. Okey. Kita tak pernah buat sama sekali. Main game okey lah. Tak tunjuk muka. Okey. Balik pada tajuk kau, streamer. Okey. Streamer. Tapi perlu ke ada lesen untuk aku sebagai streamer, perlu ke ada lesen untuk aku stream game aku? Sedangkan aku punya stream berapa orang dia view? Contoh berapa view je? 10 view, 20 view. Tak banyak orang pun. Dan aku pun tak buat duit daripada stream tu. Aku just stream sebagai hiburan saja untuk penonton kat luar tengok. So rasa macam berbaloi lah kalau kita just nak habiskan duit kita RM50,000 kan untuk satu lesen finas, padahal kita langsung tak gain money pun daripada apa yang kita buat tu. Sedangkan kita nak buat satu video YouTube pun kos dah berapa? Sebab daripada segi mikrofon, kamera. Sorry, tangan aku bergetar, jangan. Sebab semuanya pakai kos sendiri tau. Kita tak ada apa-apa sponsor daripada mana-mana tu, memang semua daripada kos sendiri saja. So macam berbaloi kat benda tu. Kalau kita tengok apa statement penggiat seni tu sendiri, beliau menyatakan bahawa sebenarnya isu tu bermula daripada pengkritik YouTuber yang menggunakan konten untuk mengkritik filem-filem yang ada di Malaysia. Diorang menyatakan macam filem ni sampah ke apa. Bagi aku, benda tu macam standard tau. As long as diorang tak menghasut, diorang tak hasut subscriber diorang, macam kau janganlah tengok apa semua, cerita tak best, memang sampah. Yang tu bagi aku tak patut lah. Tapi kalau diorang kata macam cerita tu tak menarik dan bagi rating yang tak menarik, itu pada pendapat diorang. Dan diorang cakap pada pendapat korang, subscriber sekalian, korang boleh pergi tengok dan nilai sendiri. Bagi aku macam tu okey je. Masalahnya statement dia sekarang macam dia dah macam pukul rata semua subscriber tau. Jadi macam tak sesuai lah, sebab kami pun macam YouTuber yang baru nak up, baru nak naik, kami perlukan duit. Jadi semua yang kami lakukan guna duit kami sendiri. Memanglah hobi suka-suka kan, tapi takkan nak bebankan dengan lesen lagi dan sebagainya kan. Betul. Jadi kalau macam tengok dia orang, kalau macam ada YouTuber yang kritik pun, at least bila dia orang kritik tu, dia boleh gain apa orang panggil tu, knowledge untuk improve kan dia orang punya semua tu. Lagi satu, daripada segi viewer pula, bila orang yang kritik tu benda tu tak elok, orang akan lebih tertarik untuk tengok. So bila orang lebih tertarik untuk tengok video tu, dia akan pergi sendiri pada wayang tu, and dia orang akan rate dia orang untuk dia orang punya sendiri. Betul. Dia sebenarnya pasal persepsi kita je sebenarnya. Macam kita sendiri yang nilai benda tu dan korang sendiri yang nilai benda tu. Dia bukan benda mentang-mentang engkau berada kat tempat yang senang, lepas tu engkau terus nak letakkan syarat itu, syarat ini. Bagi kami YouTuber sendiri, sedangkan dalam statement beliau juga ada nyatakan bahawa tak ramai pelakon yang terkenal kaya dekat Malaysia ni. Jadi kalau pelakon pun tak ramai yang kaya,
Kita YouTuber pun mana ada yang kaya. Yeah. Kita ni pun berapa persen je? Dalam 3% ke 5% macam tu je. Macam mana dengan lesen apa semua tu? Jadi kami pun golongan-golongan yang B40, yang try hard, yang ada usaha sendiri untuk dalam bidang ni lah, bidang seni, bidang YouTuber ni apa semua. Jadi support lah sebenarnya, bukan letak kehalangan, sebaliknya kena support lagi benda tu. Jadi kalau macam kau, apa lagi yang kau tak puas hati sebenarnya? Sebab bagi aku YouTube ni macam satu career untuk kita. Satu jalan career yang kita boleh pergi lagi jauh. Tapi kalau kita letak halangan sebagai letak lesen finas, so itu akan menjadi halangan kepada YouTuber lain untuk markup diorang punya nama, markup diorang punya brand. Faham? Faham? Maaf mencelah. Hari tu dalam video yang pasal Finas tu, kan, dia lesen tu, dia orang dia cakap yang macam YouTuber ni macam senang-senang je ambil muka artis, tak dalam video diorang tu diorang buat duit kan, sedangkan diorang tak tahu effort artis tu, dan diorang pun buat reaction tanpa ilmu, kan. So jadi bagi sebagai YouTuber kan, dan YouTube sendiri pun ada regulation untuk benda tu kan. Jadi bagi saya untuk buat lesen tu bagi saya tak wajar lah kan. Jadi apa korang punya komen pasal copyright lah, apa benda, tutup lubang makan nasi macam semua. ni, YouTube copyright ni dia complicated system. Kalau ada salah betul-betul kat komen ya. YouTube punya copyright dia akan send macam contoh kita Google Malaysia. Kita ada copyright kita sendiri daripada US, daripada Europe. So macam contoh kalau aku ambil example daripada YouTube US, diorang ada boleh letak muka artis, diorang ada boleh letak brand dan komen mengkritik atas brand atau muka artis itu tanpa menggunakan ayat-ayat yang agak orang kata apa? Harsh lah, macam kasar lah. Harsh. So kat situ YouTube boleh masuk dalam server, boleh upload video. Tapi kat Malaysia kat sini letak nama, letak muka pun sama juga, kita ikut US system tanpa menggunakan hash. Kita YouTube algorithm kat sini Malaysia ni memang complicated sikit. Sebab aku pun masih lagi tak 100% tak faham macam mana nak gunakan YouTube copyright system. Lepas tu aku nak tambah juga dekat YouTube. Kalau korang nak tahu, YouTube kalau cara untuk gain money dia ada 2 syarat sah. First, kita kena ada 1000 subscriber, and lagi satu kita kena monetize. Okay, bila cakap pasal monetize ni yang pasal copyright tu. So contoh kalau ada satu channel, dia upload segala filem-filem Melayu yang korang dah buat, yang drama-drama Melayu dah buat dia filem, and then adakah benda tu dia akan dapat duit daripada filem yang dia upload, which is filem yang korang semua dah buat. So bila benda tu jadi, algorithm YouTube ni dia akan detect mana satu yang original. So bila dah original tu dah memang dah di copyright, so bila ada channel-channel lain yang cuba masuk drama tu, dia dah monetize, so dia tak akan dapat duit daripada video yang dia upload tu. So jadi dari mana dia punya dia punya macam mana nak kata, dia punya punca lah kiranya statement tu. Sebab bagi aku, yelah kita ada peraturan apa semua kan. Betul. Jadi macam tak logik lah kalau kau cakap benda ni macam YouTuber ni tutup periuk nasi pelakon-pelakon, artis-artis apa semua. Sedangkan apa yang kita orang nampak sendiri, awak atau beliau penggiat seni tu sendiri yang cuba untuk menutup periuk-periuk nasi kami YouTuber ni sendiri. Cuba kena faham benda tu sebenarnya. Sebab kalau awak cakap berdasarkan kat tempat awak, cuba awak bercakap, letakkan diri awak kat tempat kami sendiri, baru awak faham macam mana sebenarnya. Lagi satu, kritikan untuk improvement. Bukan untuk jatuhkan awak. Kiranya kami mengkritik atau YouTuber lain mengkritik adalah untuk improvekan lagi. Sebab apa? Sebab kalau tak kritik, diorang tak akan rasa triggered untuk make a better film sebenarnya. Silap-silap macam tu je lah hasil dia. Kalau tak ada kritikan, macam tu je lah dia punya kualiti. Diorang akan maintain dekat comfort zone dia kan. Diorang akan comfort zone sebab orang akan datang tengok. Macam tu je. Sebab macam kita akan tengok selalu benda yang sama lah, over and over again. Tanpa kritikan, kita takkan move on daripada comfort zone. Betul. Jadi kalau macam tu, macam mana industri seni Malaysia tu nak maju kalau tanpa ada kritikan daripada orang-orang Malaysia sendiri? Jadi kita orang nak cakap terima kasih
sebab korang dah tengok. Sekiranya korang ada apa-apa pendapat atau ada benda yang nak komen, boleh komen kat bawah, okey? Komen kat bawah. Komen kat bawah dan Tolong betulkan apa yang aku salah. tolong betulkan apa juga apa yang kita orang salah. Last, kami nak minta maaf kalau ada tersilap kata, terkasar bahasa ke, ada terburis hati subscriber kami atau sesiapa saja yang menonton filem ni. Menonton filem pula. Video. Jadi korang jangan lupa subscribe. Dan like. Like, share dan komen. Ya, betul. dan pada yang Ingat subscribe. pada tahu apa ni? Mana giveaway? Weh, gana. Okey. Habis. Okey. Ini ada orang campak yang nanti hadiah nak bagi kat subscriber kami. Hadiah yang baru lah. Kita tak Bukan campak ni. Kita tak campak. Campak ni display je, bukan Display. hadiah. Okey, nampak ni kami akan bagi baju ni dekat subscriber kami yang terpilih. Jadi korang jangan lupa subscribe, like dengan share, okey? Kami akan pilih pemenang yang berdua. Okey, thank Tapi you. macam mana nak menang tu? Macam mana nak menang? Macam mana nak menang? Mungkin dia tanya macam mana nak dapatkan baju ni. Macam mana? Komen. Producer. Siapa producer? Producer je Komen ni saya kan? nak. Komen saya nak baju. Komen saya nak Komen baju. saya nak baju. Okey. Yang paling penting korang kena subscribe, lepas tu share, lepas tu korang komen dan saya nak baju. Dan tau, dan DONE. Okey? Faham Okey, thank you for watching. Thank you. Okay, bye.